A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alimah Khadijah. Okey, dah sedia? Dah. Okey, boleh buka kamera Okey, insyaAllah hari ni kita akan sambung tajuk kita unit 6. Okey, minggu lepas kita dah belajar unit yang kelima, iaitu berkaitan dengan pendidikan. Okey. Asas negara Islam yang pertama, unit yang ke-6. Boleh buka muka surat 62. Buka muka surat 62. Dengar suara? Dengar tapi sangkut sikit. Oh, sangkut Ni tak apa. Okey, kita teruskan. Dah buka belum? Muka surat 60. Berapa tadi? 62. Ya. Okey. Kita tengok muka surat 62 berkaitan dengan ekonomi. Sebelum tu baca doa sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina fi hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, yang lain tolong baca doa ya. Jangan main-main. Okey, sebelum kita start, Maklimah nak tunjuk video. Sekejap Kalau dah nampak bagi tahu Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sekejap Ada tak? Ya. Nampak Memang tak dengar suara lah. Dengar suara? Tadi tak dengar. Dengar langsung. Tak dengar suara Ya. Ya. Dah, tak dengar suara. Oh, nampak video je
Ha. Oh, sekejap ya. Tengok kat YouTube lah. Sekejap. Isinya. Dia tu buka mic. Okey, tutup mic Sekejap. Nampak tak? Tak ada juga Tak ada. Tak ada lagi. Sekejap ya. Ada tak? Okey, tunjuk. Okey, dah nampak. Okey, dengar. Tak. Tak dengar? Tak dengar. Tak Tak dengar juga. dengar langsung. Assalamualaikum Mu'animah. Waalaikumsalam. Buat full. Tak dengar juga Tak. Dengar tak? Dengar tak? Tak. Tak dengar juga? Tak dengar. Tak dengar, tak dengar. Dengar bunyi squeak. Apa dia? Dengar bunyi macam hamster. Oh, ya. Boleh dengar sikit tapi dengar macam hamster. Oh, tak apalah, nanti Maklimah hantar dalam grup Kita tengok je dulu video ni. Setelah kedatangan Islam ke Madinah. Okey, sebelum kedatangan Islam ke Madinah, ekonomi masyarakat dan iaitu masyarakat Arab di Madinah ditindas Ah? dalam ekonomi mereka dikuasai oleh kaum Yahudi yang mana mereka berjual beli dengan cara riba dan menipu dalam pinjaman. Setelah kedatangan Islam ke Madinah, golongan muhajirin mula bergiat dalam bidang pertanian, pengurusan dan menyelenggara kebun-kebun kurma orang Ansar. Madinah bukan sahaja menjadi kawasan yang subur untuk pertanian, tetapi juga sebagai kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Mekah dengan Syam. Setelah kedatangan Islam ke Madinah, orang-orang Islam telah menunjukkan cara berjual beli yang halal. Tidak ada sebarang bentuk penipuan dan riba serta rasuah dalam ekonomi Islam. Peniaga-peniaga kecil dialami ditindas oleh golongan kapitalis. Rasulullah SAW telah mendirikan sebuah pasar berhampiran dengan pasar Yahudi bernama Qainuqa untuk orang-orang Islam berniaga. Akhirnya kedudukan ekonomi masyarakat Islam menjadi kukuh dan seimbang. Masyarakat menjadi lebih makmur dan stabil. Okey, nampak tak? Apa dia? Yang lain dengar tak? Tak dengar sangat, dengar sikit. Tak apalah. Lain Maklimah kot. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tajuk ekonomi. Siapa belum baca? Siapa belum baca? Yang baru masuk boleh baca doa Boleh buka muka surat 62. Saya pakai laptop smart. Ni. Okey. Tak payah tunjuk. Okey, video tadi berkaitan dengan tajuk kita iaitu ekonomi. Okey, pembangunan negara Islam yang asas negara Islam yang pertama, pembinaan masjid. Okey. Iaitu dari sudut ekonomi. Dekat sini, okey, kamu boleh tengok ni. Dia cakap apa? Madinah merupakan kawasan pertanian yang subur. Kita dah masuk belum yang ni? Kita dah masuk belum yang ni? Dah ya?
Dah ke belum? Ada. Dah ya? Dah saya dah login saya punya account dah. Okey, Madinah Terang. kita ulang sikit. Rasulullah Ada gambar. alaihi wasallam menggalak orang Islam untuk mengusahakan tanah-tanah mereka. Selain itu, Madinah juga merupakan kawasan perdagangan. Bukan sahaja pertanian, tapi kawasan perdagangan. Okey, dah ready belum ni? Dah ready belum? Dah buka belum? Surat 62. Ha? Buka surat 62. Pak, Maklumat tunggu. Buka dulu muka surat 62. Dah. Dah ke? Anas? Alif Farhan? Dah. Okey. Kita sambung. Pada zaman jahiliah, keadaan ekonomi ni dan kewangan di kota Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Kemudian masa golongan Muhajirin ni dia datang dekat Madinah, mereka ni dapat tahu yang mana pengaruh Yahudi ni dia sangat kuat dari segi ekonomi negara tu. Okey, kemudian kaum Yahudi ni dia berurus niaga dengan mengamalkan cara penipuan dan juga riba dalam pinjaman. Okey, ni semasa dia berdagang lah. Okey, dia berdagang dekat mana? Dekat Mekah tu. Hello, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okay. Kalau tak dengar suara bagi tahu Okey, kemudian apa jadi? Mereka ni mereka dapat kesempatan yang luas dan pengaruhnya sangat apa dia? Saya dah molek tu Zuhail sebab saya pakai laptop mak saudara. Okey. Kita sambung. Kita sambung balik Okey, kemudian apa jadi? Mereka ni dia mendapat kesempatan yang sangat luas dan pengaruh dia sangat mencengkam. Okey, mencengkam siapa? Penduduk dekat Madinah tu yang mana sebahagian daripada mereka ni adalah buruh kepada perusahaan Yahudi. Okey, kena ingat ni. Okey, perusahaan Yahudi. Lepas tu bila kedatangan Islam ni, orang Islam ni dia tunjuk cara jual beli yang halal tanpa ada unsur penipuan dan juga riba. Okey, sebelum kedatangan orang Islam, macam-macam yang berlaku. Okey, antaranya tadi yang Maklimah bagi tahu, pengaruh dia kuat. Okey, pengaruh orang Yahudi ni sangat kuat dari segi ekonomi negara. Lepas tu orang Yahudi ni, kaum Yahudi ni dia berurus niaga. Kerana dia berniaga dengan cara yang tak betul lah. Cara menipu dan juga mengamalkan sistem riba dalam segi pinjaman. Okey, tolong ingat ni. Lepas tu dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ramai yang mempunyai kepakaran dalam berniaga. Contohnya siapa? Abdul Rahman bin Auf. Okey, ini yang pertama.
Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Osman bin Affan. Tiga orang yang mana dia pakar dalam dalam urusan perniagaan. Okey, dalam apa panggil? Dia berniaga lah. Okey, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dia baginda mewujudkan sebuah pasar. Okey, ini pasar. Siapa yang tak boleh baca Jawi boleh tulis kat sini. Sebuah pasar. Okey. Untuk orang Islam berniaga. Kemudian bila kedatangan Islam ni kiranya dari segi ekonomi dekat sana tu dia menjadi semakin kukuh. Kalau ikut sebelum ni macam-macam berlaku kan. Jadi bila dengan kehadiran dengan kedatangan agama Islam ni, sistem ekonomi dekat Madinah tu semakin stabil. Kemudian masyarakat ni penduduk sanalah. Okey. Dia hidup dalam keadaan yang amar, macam Alimah cakap tadi, stabil dan juga makmur. Okey, jelas suara Maklimah? Ada yang tak dengar ke suara? Alif, jelas tak suara Maklimah? Jelas. Jelas Okey, jadi yang Maklimah tanda ni. Tolong ingat yang Maklimah tanda ni. Okey. Ingat yang pertama, Madinah ni adalah tempat ataupun kawasan pertanian yang subur. Lepas tu, siapa yang menggalakkan orang Islam untuk mengusahakan tanah-tanahnya? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Madinah Madinah juga merupakan tempat perdagangan. Okey, berdagang antara Mekah dan juga Syam. Ni penting Tolong ingat. Tapi pada masa zaman jahiliah ni, sebelum kedatangan Islam ni, keadaan ekonomi dengan kewangan dekat Madinah bukan orang Islam yang kuasai, tapi orang-orang Yahudi. Bila golongan muhajirin, golongan muhajirin dia tiba ataupun dia datang ke Madinah, mereka nampaklah pengaruh Yahudi ni kuat dari segi ekonomi negara. Lepas tu orang Yahudi ni dia berniaga dengan mengamalkan sistem riba dan juga penipuan dari segi pinjaman tu. Jadi bila dia dah mengamalkan penipuan dan riba tu, mereka pun dapat kesempatan yang luas dan juga pengaruh dia sangat kuat, yang mana ada segelintir ataupun sebahagian yang menjadi buruh kepada perusahaan Yahudi. Lepas kedatangan Islam pula, orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal tanpa ada riba, tanpa ada penipuan. Okey, kat sini jelas tak? Kat sini jelas tak? Okey. Kemudian kita tengok muka surat 65. Boleh buka muka surat 65. Anas, Ilyas, Zarik. Okey, semua buka muka surat 65. Okey. Jadi apa yang kita dapat daripada kisah tadi, kisah ekonomi, yang mana Islam ni sangat
Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey. Daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, kemudian tengok dekat buah anggur ni. Nampak tak buah anggur ni? Buah anggur ni ada 1, 2, 3, 4. Nampak. Okey, yang pertama, Zarik. Tolong baca. Ni yang pertama ni, buah anggur yang pertama. Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Boleh tak? Boleh ke? Okey, Anas yang pertama. Ya. Baca yang pertama. Yang atas sekali. Buah anggur yang pertama. Yang firman Allah suka. Tidak, ni buah anggur yang pertama ni. Oh. Yang lain fokus Abdul Lepas ni Maklimah tanya. Abdul Rahman bin Auf merupakan tokoh perniagaan yang berjaya dan usahawan yang dermawan. Okey, yang kedua Adam Zikri. Adam Zikri. Ada tak? Ali Farhan? Ya. Yang kedua. Buka surat 65. Tolong buka surat 65. Okey Alif. Antara hasil tanaman atau yang ditanam di Madinah ialah kurma, anggur, gandum dan sayur-sayuran. Okey, terima kasih. Antara hasil tanaman utama yang ditanam di Madinah adalah kurma, anggur, gandum dan sayur-sayuran. Okey, yang ketiga. Zuhair. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Ya. Muka surat 65. Buka muka surat 65. Dah. Okey, yang ketiga apa dia? Menternak kambing, biri-biri, kuda, lembu dan unta adalah salah satu punca pendapatan penduduk Madinah. Okey, bagus.
Menternak Terima kasih. kambing, biri-biri, kuda, lembu dan unta adalah salah satu punca pendapatan penduduk Madinah. Okey, yang terakhir, Ilyas. Penduduk Madinah juga mahir membuat baju besi menjetik padanya. Ha? Pada Pedang. Padang. Tombak, Tumit. lembing, Tumit. tombak, tombak. Tombak. Hmm. Tombak. Lembing. Lembing. Untuk menjadikan Apa dia? alat pengerangan. Alat pengerangan. Okey, terima kasih Ilyas. Penduduk Madinah juga mahir dalam membuat baju besi. Okey. Peperangan salah. Okey. Membuat baju besi. Manjanik. Okey, manjanik itu apa? Pedang, tombak, lembing untuk dijadikan alat peperangan. Okey, manjanik itu apa? Siapa tahu? Tak. Menjanik ni dia senjata tau. Senjata pengepung yang mana dia digunakan pada zaman pertengahan. Okay, menjanik ni cara penggunaan dia guna untuk meruntuhkan dinding batu. Okay, ataupun dia melontar peluru untuk dia lepas daripada tempat tu. Kiranya manjanik ni dia ada apa? Dia digunakan untuk tu lah yang Maklimah cakap tu lah. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Manjanik tu apa? Macam mana? Pedang pernah tengok tak pedang? Yelah dalam kasut kan, betul tak? Okay. Tapi manjanik ni kadang dia guna untuk melontar mayat. Dengan bangkai haiwan yang ada penyakit tu. Okay. Apa lagi? Tombak. Tombak pernah dengar? Tombak tu yang tajam tu kan. Tombak tu senjata yang Tajam. Okay, lagi apa? Lembing. Siapa tak tahu lembing tu apa? Tahu. Lembing tu apa? Hujung dia ada tajam. Pernah tengok tak? Yang mana? Lembing buluh pernah tengok tak? Pernah tengok. Lembing bulung? Lembing buluh. Tak pernah. Nanti dah habis kelas cuba search lembing buluh tu apa. Okay. Kalau dia beza lembing dengan tombak ni, mata dia. Menjenik tu apa mak? Menjenik tu apa? Menjenik? Manjanik. Menjenik. Manjanik tu dia guna ni lah
untuk dia runtuhkan dinding tu. Nanti kamu cuba search. Krik. Dengar tak? Dengar tak? Ilyas? Tengah. Benda ni adalah cara kegunaan dia. Okay. Nanti try search kat Google. Lepas tu nanti kelas akan datang bila? Hari apa kelas Sirah? Hari apa Kena lagi? belajar next week lagi. Kena belajar Minggu next. depan. Okay, minggu ni Sirah sekali je. Okay, tak apa. Okay, kita dah habis tajuk ekonomi. Kenapa Sirah sekali je? Dalam jadual Sirah sekali sahaja. Oh, sejak hari Selasa. Ya, sejak hari Sejak Selasa. hari. Okey, jadi untuk minggu depan tugasan kamu, kita akan masuk tajuk baru tau, asas negara Islam yang kedua, persaudaraan dan perpaduan umat. Jadi tugasan kamu adalah kamu tolong baca muka surat 68 dengan 69. Okey Anas, boleh? Yang lain boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada. Okey, kerja rumah jangan lupa siapkan muka surat 3132. Siapa belum siap? Saya. Tak ada. Tolong siapkan, lepas tu hantar dekat Maklimah. Yang hantar baru berapa orang? Okay, 31 tu pun tak silap kita dah bincang kan dekat kelas kan? Minggu lepas, betul tak? Betul. Dah ada jawapan dah. Okay, jadi tolong siapkan 31 dengan 32. Minggu depan kita akan sambung tajuk baru. 3 berapa tadi? 3132. Buku aktiviti. Okay. Boleh? Boleh. Okey, sebelum kita habis kelas, ada soalan tak selain tu? Ada soalan tak? Ni siapa ni? Kejap. Zarik Sharifah. Dengar tak Zarik? Okey. Kalau tak ada soalan, boleh baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma lan tanifadu rukudaya fi Terima kasih Malimah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.